Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Pertama dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta rahmat daripadanya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan kita pada kehidupan di hari ini dengan dibangkitkan kita setelah dimatikan kita pada malam tadi, dan alhamdulillah dibangkitnya kita pada hari ini di dalam tarbiyah Ramadan, bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, penuh dengan ganjaran dan penuh dengan maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung mereka-mereka, ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak sekalian yang mana memanfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini dengan memperbanyakkan amalan kebaikan dan menjauhi segala amalan keburukan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kerana dengan berkat perjuangan baginda, alhamdulillah kita pada ketika ini dan pada hari ini dapat mempraktikkan segala amal ibadah kita dalam keadaan yang serba aman. Walaupun mungkin di beberapa tempat di negara lain, mereka saudara-saudara kita baik di Syria, baik di Myanmar, baik di Palestin dan negara-negara lain, khususnya yang pada ketika ini mereka diuji dengan bedilan-bedilan roket dan sebagainya yang membantukan mereka untuk beramal ibadah. Tapi kita di sini alhamdulillah serba-serbi mudah dan boleh kata berada dalam keadaan yang tidak diganggu gugat oleh musuh-musuh. Cumanya musuh-musuh Islam di negara kita, mereka takut lain. Mereka takut maksiat, takut telefon, takut benda yang lalu, dan rakyat kita, umat Islam kita kalah disebabkan tidak boleh menahan nafsu berbuat maksiat, dan bukannya kalah dengan melawan musuh-musuh secara nyata seperti mana yang sedang berlaku di negara-negara jiran kita. Alhamdulillah, sebelum kita mula kuliah pada petang ini, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum Tuan Guru Datuk Haji Ismail bin Kamus, yang mana beliau merupakan salah seorang ilmuwan, agamawan yang cukup kita segani, dan hamba sendiri pun banyak belajar walaupun tidak secara talaki, secara berdepan dengan dia, tetapi banyak kita dapat ilmu dia melalui rakaman video dan sebagainya. Dan dia juga merupakan orang yang mengarang kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Hamba yakin setiap rumah kita hari ini adanya kitab itu yang menjadi panduan kepada setiap lapisan masyarakat di Malaysia pada hari ini. Jadi besar jasa dia. Jadi kita sama-sama sedekahkan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan segala amal kebaikan ruh almarhum Tuan Guru Datuk Haji Ismail bin Kamus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di kalangan golongan-golongan yang muttaqin, yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah kehidupan kita ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak sekalian di atas muka bumi. Kalau kita lihat pada hari ini telah masuknya 16 Ramadan. Kita punya jelek hari berganti hari, kemudian hari-hari minggu. Kemudian hari minggu kita menjejak kepada bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti abad. Maka begitulah kehidupan manusia yang mana dulu kita pernah hidup sekali dengan dia, termasuk almarhum Tuan Guru Haji Datuk Ismail bin Kamu ni. Maka beliau juga telah pergi menghadap Ilahi. Dan tidak terkecuali kita ini yang masih lagi bernyawa atas dunia hari ini, maka kita juga akan merasai yang disebut sebagai kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Dan kita manusia ini nisyan, yang mana daripada kalimah nasya. Manusia ini seorang yang sentiasa lupa. Dan falamma matu intabahu. Dan mati merupakan sesuatu yang mengingatkan manusia. Bila hari ini ulama mati, tidak kira ulama lah. Ulama mati, maka kita teringat, oh, mati ni dekat dengan aku. Maka esok hari, maka kita lupa balik kepada mati. Kita masing-masing sibuk mencari harta dan sebagainya. Maka esok, lusa, tulak dan minggu berganti minggu, maka kita pula akan diuji dengan kematian saudara kita. Maka kematian ini kata ulama sesuatu benda, sesuatu peristiwa yang bila mana kita mati, ulama juga menyarankan kita supaya sentiasa ingat kepada mati, kerana mati ini dapat memutuskan kelazatan dunia. Itu pesan ulama kepada kita. Maka sebab itulah ada hikmah ketika mana kita berhari raya, kalau diizinkan oleh kerajaan, kita dapat berhijrah, dapat ziarah orang-orang yang mana di kubu-kubu ketika mana hari raya Aidilfitri biasanya. Tapi jangan buat, kadang-kadang orang ni bila mana hari raya sahaja dia pergi, hari lain dia tak pergi, tak kena gitu kan. Maka hari-hari lain tu kita kena pergi lah, supaya dekat dengan mati. Kita ni berasa dekat dengan mati bila mana kita tengok atau urus jenazah, atau lihat liang lahat dan sebagainya. Maka kalau kita lihat, setiap manusia yang hidup dengan kita, semua akan pergi meninggalkan kita, termasuk diri kita sendiri. Maka yang tinggal hanyalah kalau orang tu dia hidup dalam keadaan bawa amal molek, maka dia tinggal dengan catatan, orang kata tinta emas. Orang akan ingat dia, siapa dia? Tuan Guru Datuk Haji Ismail bin Kamu, seorang yang mulia, seorang yang penuh dengan ilmu. Almarhum Tuan Guru Datuk Bentara Setia ni Abdul Aziz bin Nikmat, bekas Menteri Besar Kelantan, orang yang mana penuh dengan ilmu dan juga kepimpinan, tawaduk dan sebagainya. Maka kalau orang yang mulia, dia tinggal, orang akan kenal dalam keadaan yang mulia. Orang akan akak dia. Siapakah hari ni orang akak? Tuan Guru Datuk Harun Din misalnya. Walaupun jasad dia tidak berada di bumi manusia, tapi orang ingat siapakah hari ni. Maka itulah orang-orang yang mulia. Tapi ada orang bila mana dia meninggal, orang suka. Mujur, kahwin tu meninggal. Duduk nyusup, orang kapung. Isak dada. Semaya duduk mengenak anak tina orang. Maka kita nak lagu mana? Kita yang menentukan lagu mana pengakhiran kehidupan kita, dan kita yang menentukan adakah kita ini akan dicatat dengan tinta emas ataupun kita ini akan dicatat dengan satu nama yang buruk di sisi manusia, apatah lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampak kata pepatah Melayu, harimau mati meninggalkan belai. Harimau mati dia tinggal belai. Gajah mati meninggalkan gading. Dan manusia ni dia mati meninggalkan nama. Wa imma nama yang baik ataupun nama yang buruk. Maka kita sendiri yang pilih.
Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari demi hari. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Kami gantikan hari demi hari dan kami gantikan di antara manusia bainan nas. Untuk apa? Liya'lamallahu alladhina amanu. Untuk mengetahui siapa yang imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sentiasa istiqamah. Maka kita sebab itulah kita kena sentiasa berdoa. Ketika mana biasanya kita berdoa selepas habis mayat, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati, maka Engkau letakkanlah aku ni dalam keadaan hati yang tidak berbolak-balik, sentiasa istiqamah dalam melakukan amal kebaikan dan sentiasa taat untuk mentaati segala perintah-Mu ya Allah. Maka itulah kehidupan manusia yang mana silih berganti, dan kita pada hari ini telah kematian seorang, perginya seorang yang hebat dari sudut ilmu, dan dia juga banyak kitab-kitab, karangan-karangan yang dia tinggalkan kepada kita pada hari ini. Dan matinya ulama susah nak cari ganti. Berbeza dengan mati artis. Artis tak mati lagi, ngamal kau hidup pula ni. Hari ni kadang-kadang mokpok suka pula anak jadi artis. Kalau saya hamba tu, dia kata di tempat dia ada sebuah negeri lah, hamba tak saya sebut negeri mana. Dia kata pemimpin di tempat tu dia nak kalau boleh satu rumah ada anak boleh main gitar. Boleh. Jadi balik tu kita di Kelantan satu rumah satu hafiz Al-Quran, dan di tempat ada tempat ni saya bos sebut ni, tempat dia ni pemimpin situ dia nak kalau boleh satu rumah seorang artis. Berapa ramai hari ni mokok? Bila mana anak menjadi artis, maka mereka berasa gembira, maka mereka berasa bangga. Nah, inilah anak aku, mau duduk dalam TV3, masuk dalam TV2 dan sebagainya. Tetapi tidak ramai ibu bapa yang mana nak anak dia ni jadi seorang hafizul Quran, orang yang menjaga Al-Quran, hamalatul Quran. Bukti dia, hamba pernah mengajar di Bangi ketika hamba sebelum balik Kelantan. Bila mana kita mengajar malam tu, hamba mengajar private, mengajar Al-Quran kelas kepada budak-budak. Budak-budak ni dia tidak salah kepada budak-budak orang belajar tu, salahnya kepada mak ayah. Kadang-kadang seorang tu dia tak bayar yuran. Bukanlah kita ni nak sangat ke yuran dia, tapi bila kita ni mengajar, biasalah. Hak dia mengajar ni pun dia ada anak bini. Jadi kita sebagai ibu bapa kena faham, bila mana kita hantar anak mengaji, maka kita kena bayar yuran. Maka setiap hak mana kita hantar kepada anak kita, maka itulah hak mana pengurus di tempat anak kita ngaji tu buat bayar gaji kepada guru-guru. Dia ada satu ketika bila mana hamba mengajar ni, seorang budak ni 4 bulan mak dia tak bayar yuran. Tapi mak dia boleh bayar pula yuran-yuran hatta kelas muzik. Hamba tanya budak tu, bukan anak orang kaya, tanya adik ngaji selain pada Quran ni gimana lagi? Oh, dia kata mak dia hantar kelas muzik. Nak dekat anak dia tengah tahu tu, mak dia kata nak berhenti, ustaz nak berhenti kelas Al-Quran. Apa? Saya nak fokus kepada kelas piano, anak dia masuk. Jadi kita molek baru demo yo dia tak bayar. Lepas tu demo pula dan celak-celuk mari atas anak semata atas kelas gitar, atas kelas piano dan sebagainya. Maka itulah suasana di dunia pada hari ini. Maka sebab itu bila mana kita matinya ulama, meninggalnya ulama, kita berasa satu kehilangan yang amat besar. Dan ulama pula satu sosok tubuh yang menjadi tempat rujukan kepada manusia. Kalau kita hari ini kan, tu imam, ustaz-ustaz, para penceramah-penceramah, mufti dan sebagainya, maka mati golongan-golongan ini, maka dia merupakan satu musibah kepada umat-umat kerana nak dapat tempat untuk kita rujuk ilmu agama tu payah berbanding kita nak rujuk ilmu dunia. Yang situ gitu dia.
Hamba teringat satu pesan Datuk Haji Ismail bin Kamu ni, dia sebut dalam ceramah dia, relate kepada tazkirah, tajuk tazkirah pada hari ini, bagaimana kita nak membentuk peribadi yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk Haji Ismail bin Kamu ni almarhum, dia ada sebut dalam ceramah dia, dia kata sekiranya seseorang itu bertaubat dan diiringi taubat dia itu dengan amal soleh, maka itu tanda dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sekali lagi. Almarhum ada sebut dalam satu kuliah dia, dia kata sekiranya seseorang itu bertaubat dan diiringi taubatnya itu dengan melakukan amal soleh, maka itu tanda dosa-dosanya telah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Bertepatan dengan mutiara kata almarhum sebut sebentar tadi, satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah rakamkan dalam Al-Quran Suratul Nisa ayat ke-1. Allah kata, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat ke-100 ni, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa berhijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni hijrah ni dia ada dua, hijrah secara hissi, hijrah secara maknawi. Hijrah secara hissi ni maksudnya hijrah kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan hijrah secara maknawi iaitu hijrah kita ni daripada buat benda yang tidak baik kepada kita buat benda yang baik. Ataupun kita daripada buat maksiat, berada dalam maksiat, kita berhijrah kepada buat perkara kebaikan. Maka itu hijrah maknawi. Maka disebut dalam ayat ni, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, nescaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, barang siapa keluar daripada rumahnya, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, semata-mata mereka ini berhijrah kepada Allah dan juga Rasulnya, maka thumma yudrikuhul maut, sedang dalam perjalanan dia nak berhijrah daripada keluar daripada rumah dia nak pergi ke tempat dia nak berhijrah ni, melakukan amal kebaikan ni, tempat yang dia nak buat amal baik, tiba-tiba dalam perjalanan thumma yudrikuhul maut, ketika dalam perjalanan dia telah menghadapi kematian, mati mari kepada dia, tak ada siapa lagi tempat dia nak berhijrah tersebut. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, kemudian kematian menimpa dia, maka sesungguhnya telah tetap pahala di sisi Allah bagi orang tersebut. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ni bertepatan dengan satu kisah ulama menafsirkan dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari tentang satu kisah seorang pembunuh yang mana dia telah bunuh 99 orang. Ini kisah masyhur yang boleh sekali lagi untuk ingatan kepada kita bersama. Kisah dalam ayat ni Allah sebut berkenaan dengan seorang pemuda yang mana dia telah bunuh 99 orang. Dalam hidup dia 99 orang. Kita ni ibu-ibu, ayah-ayah, adik-kakak, adik nak kita bunuh. Kucing kita tak ajar bunuh, apatah lagi orang. Semut pun kita apatah lagi orang. Tetapi pemuda ni dia bunuh 99 orang. Bila mana dia bunuh, satu masa dia berasa nak berhijrah. Dia berasa nak berubah, nak taubat. Maka dia pun pergi berjumpa dengan seorang ahli ibadah.
Yang mana orang ahli ibadah ni dia kuat buat ibadat tapi dia tidak alim. Dia beza orang alim dengan orang kuat ibadah. Orang ibadah ni dia tidak semestinya alim, tetapi kalau orang yang alim tentu dia ni ahli ibadah. Maka dia pergi jumpa orang yang kuat buat ibadah ni, dia tanya, wahai Tok Syekh, wahai Ustaz, wahai si fulan. Maka dia kata, aku ni telah bunuh 99 orang manusia. Dan hari ini aku nak bertaubat, adakah ada peluang untuk aku bertaubat? Maka kata ahli ibadah ni, kalau aku jadi Tuhan, aku tak akum. Nak katanya, betapa bagi ahli ibadah ni besarnya dosa kahwin ni, bunuh 99 orang, kalau aku jadi Tuhan, aku tak akum. Mu ni gimana boleh tak terima mu. Maka bila mana dia dengar daripada kahwin ni sebut lagu tu, dia bunuh. Maka cukup 100 orang. Bila mana 100 orang dia bunuh, maka duduk beberapa ketika dia berasa nak tobat semula. Maka dia pergi berjumpa, kali ni dia berjumpa dengan seorang yang alim. Maka bila mana dia berjumpa dengan orang alim ni kata, tak ada masalah. Hatta membunuhlah berapa ratus orang sekalipun, pintu keampunan Allah tetap akan terbuka bagimu. Maka kahwin ni minta, bagaimana cara aku ni nak pastikan diri aku dapat berhijrah daripada aku buat maksiat, bunuh orang ni, kerja aku duk main mabuk, bunuh orang, minum arak dan sebagainya, ke arah kebaikan. Maka kata alim ulama ni, mu kalau nak berubah, mu kena terbit daripada negeri tempat mu bunuh orang, tempat mu mabuk, tempat mu buat maksiat ni, mu pergi berhijrah daripada tempat mu ke satu tempat yang baru, dan di sana mu jadi orang yang baik. Maka dia pun bergerak daripada negeri dia nak pergi berhijrah ke negeri yang tempat dia nak buat baik ni. Maka dalam perjalanan dia mati di tengah jalan. Tsumma yudrikul maut. Dia mati di tengah jalan. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Walaupun dia mati tak sempat sapa. Almarhum Tuan Guru Datuk Haji Ismail kamu kata apa tadi? Amba ulang sekali lagi. Sekiranya seorang itu bertaubat dan dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh. Seperti mana pemuda ni tadi, dia ingin bertaubat dan dia telah melakukan satu hijrah, dia bergerak daripada tempat dia buat maksiat, bunuh orang, dia nak pergi berhijrah kepada ke negeri tempat dia nak buat baik. Dalam perjalanan dia telah buat satu tindakan yang baik. Almarhum sebut, kita nak taubat, orang yang bertaubat dan diiringi dengan amal soleh, maka tanda dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda ni tadi disebut dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, maka dia mati di tengah jalan, tetapi walaupun dia tidak sampai di tempat dia nak berhijrah ni tadi, dosanya diampun oleh Allah dan dia tergolong di kalangan golongan orang yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana walaupun dia ni buat dosa besar, walaupun dia ni banyak buat maksiat, tetapi dia sentiasa ingat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kena ingat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak sekalian, kita manusia hamba besar kepada diri hamba sendiri, termasuk diri adik kakak, ibu ayah sekalian. Setiap daripada kita tidak lari daripada melakukan maksiat. Walau hatta maksiat yang mungkin dosa besar, setiap daripada kita tidak terlepas daripada buat maksiat. Diri hamba, baik ayah, baik ibu, baik adik kakak sekalian, setiap daripada kita ada dosa. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, mereka-mereka yang berdosa, tetapi bila mana mereka buat dosa dan maksiat, mereka tidak lupa untuk kembali istighfar, minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat kasih, sangat cinta, sangat sayang kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang mana walaupun berbuat maksiat, tetapi mereka tidak lupa untuk kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kalau buat masalah atas dunia, boleh marigat. Boleh marigat orang masuk dalam jeep, dicara di mahkamah, tiba-tiba dibebaskan kita setelah menjalani 3-4 tahun hukuman dan sebagainya, dibebaskan kita. Setelah kita dibebaskan, walaupun kita ini keluar daripada penjara,
tetapi hakikatnya masih ada lagi catatan rekod kita. Suku hamba lah. Ni rajin kena sambil dengan Pak Lih langgar aku minggu. Kita pergi bayar dah. Habis bayar duduk 2-3 bulan kena sambil pulak, langgar pulak lapu orang, lapu merah dan sebagainya. Dia tengok dalam rekod ada dah sebab kita pernah buat kesalahan. Itu kesalahan manusia kepada manusia atas muka bumi. Kesalahan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita bersalah dan kemudian kita taubat dengan taubat nasuha, taubat dengan sebenar-benar taubat, teriak di tikar sejadah dan sebagainya, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas daripada kita minta ampun, maka dosa kita bukan setakat kita dibebaskan daripada dosa, tetapi kita dibuang daripada catatan amalan keburukan kita, akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masa yang ada, masa yang berbaki ketika kita hidup atas dunia ni, maka kita gunakanlah sebaik mungkin. Kerana apa? Kerana kita semua daripada kita sedang menghampiri ke satu titik yang mana ketika mana mari je titik tersebut iaitu kematian, maka ketika itu sudah tidak ada guna lagi taubat kepada kita. Fir'aun dalam Al-Quran Allah rakam bagaimana ketika dia nak tenggelam, ketika dia nak kejar Nabi Musa alaihi salam, ketika mana dia tenggelam, dia masa tu minta ampun dengan Allah dan dia berikrar bahawasanya Allah Tuhan dia, masa tu Allah tak ampun. Maka ketika mana roh kita masih lagi berada dalam jasad kita, ibu-ibu, ayah-ayah di kakak sekalian, maka jangan kita sia-siakan hidup kita dengan kita lupa untuk istighfar dan meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku ni antara dia 60 wa 70, antara 60 sampai 70. Tidak lebih pada tu. Kalau lebih tu mana? Ada seorang alim ulama, ambo ketika ngaji di Yaman setahun tu, ambo masuk kelas Syekh Taha. Syekh tu ni dia duduk di Malaysia. Sebab dia lari daripada perang di Yaman. Lalu dia duduk di satu ribat di pondok yang dibuka oleh anak murid dia di Kedah. Ketika ambo pergi di Tarim tu, dia pernah memberikan dalam tausiah dia kata, nak dah kalau aku nak beri kepada kamu satu kaedah ataupun cara ataupun tips untuk kamu ni sentiasa rasa dekat dengan mati, sentiasa rasa bersedia untuk menghadapi mati dan sentiasa rasa bersedia untuk menghadapi alam seterusnya selepas mati. Maka dia kata cara dia sangat mudah. Yang pun ajar kepada ibu-ibu ayah-ayah. Dia kata mutalak. Umur Rasulullah wafat, umur Nabi kita wafat dengan umur kita sekarang. Misalnya Nabi kita wafat 63 tahun dan umur Abdullah ni 27 tahun. Berapa tu ada? Ya, matematik serius sikit. Lebih kurang dalam 30 lebih ataupun 40 lebih tahun. 40 tahun, katalah 40 tahun. Ada satu masa tu pergi ceramah, ambo tanya Pak Cik. Pak Cik berapa tahun? Lah ni umur. Dia kata 62 tahun. Umur Rasulullah wafat Pak Cik 63 tahun. 63 tahun tolak umur Pak Cik meninggal setahun lagi. Maka bila mana orang tanya Pak Cik, kata Syekh Tahan, bila mana orang tanya mu berapa umurmu, mu jangan jawab umur mula ni, tapi mu jawab umur selepas mu tolak umur Rasulullah wafat dengan umur mula ni, maka mu jawab baki umur aku ada lagi 1 tahun. Pak Cik itu bila dia sebut, dia ada dua perasaan. Bila mana kita sebut umur kita sendiri, kalau kita ni orang tua, bila mana kita sebut aku ni umur 62 tahun, kita akan berasa kita lebih tahu daripada orang lain. Itu satu penyakit hati, kata Syekh Tuhan. Bila mana kita muda, kita jawab, saya baru 27 tahun. Kita berasa kita lama lagi nak mati. Maka itu juga satu penyakit yang menjauhkan kita daripada bersediaan untuk mati. Maka Syekh Tuhan ajar, tolak umur Rasulullah wafat dengan umur, misalnya Pak Cik ni tadi 62 tahun. Jadi Pak Cik ada setahun lagi nak hidup. Getar lutut dia bila dengar setahun lagi nak hidup. Apa persediaan Pak Cik untuk bersedia selepas pada saat ruh dicabut daripada jasad Pak Cik? Maka hari ni kita masih ada lagi baki, tak tahu berapa tahun lagi kita hidup atas dunia. Maka
kita gunakanlah sebaik-baiknya masa yang ada ni. Sikit yang masa. Rasulullah kata baina sittin wa sab'in. Umur kita atas dunia ni pejak-celek ambo 27, taruh pe ambo 28, pejak-celek bini sore, lepas tu anak naik pula 2 orang, lepas 3, 4, bini pula tambah 2 orang. Naik pula, ni bini ni marah. Kemudian tambah pula anak 5 orang. Pejak-celek umur 60, umur 70. Maka adakah kita akan bersedia untuk menghadapi saat di mana ketika dicabut roh kita daripada jasad, maka ketika itu tidak ada guna lagi pintu taubat. Berapa ramai Allah rakamkan dalam Al-Quran manusia-manusia yang merintih dalam kubur, merintih di hari akhirat dengan mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ada manusia kata, ya Allah, pada hari ini aku telah nampak dengan mata kepala aku segala janji-janjimu benar berlaku. Azab kubur ada ya Allah, azab hari akhirat ada ya Allah. Hari ini aku telah dengar segala janji-janjimu dulu betul-betul berlaku ya Allah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Aku minta kepadamu ya Allah, engkau balikkanlah aku sebentar, engkau balikkanlah kami sebentar atas muka bumi. Oh, ramalah ibu-ibu ayah-ayah. Ibarat kita ni menyesal bila mana mati, mak kita mati, ayah kita tak ada minta apa, kita tak ada balas jasa di atas muka bumi, kita minta dengan Allah, ya Allah, balikkanlah sebentar mak ayah aku. Allah balik ataupun tidak ayah kita? Tidak. Apatah lagi mak ayah, Allah tak balik semula atas muka bumi. Apatah lagi ketika kita mati, Allah tidak akan sesekali membalikkan kita semula, undur masa kita semula untuk kita farji'na na'mal salihah, untuk kita balik atas muka bumi buat amal soleh. Ada juga orang yang mana menyesal, dia kata laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Kalaulah, tengok manusia di hari akhirat sesat banyak main wakali. Kalaulah, ramai manusia hari ni main wakali. Oh, kalaulah dulu aku tak tinggal semaya malam. Oh, kalaulah dulu aku semaya Masjid Ibrahim ni. Oh, kalaulah dulu aku mari dengar kuliah, tidak aku jahil ni. Ramai manusia yang menyesal. Di akhirat juga ramai kata laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah kami ketika atas dunia dulu tahu dekatnya kami dengan mati, fa asaddaqa wa akun minas salihin, maka nescaya kami akan sedekah seluruh harta kami ke jalan-Mu ya Allah. Maka jangan kita menjadi golongan di kalangan golongan yang menyebut kalimah-kalimah ni. Ni Allah laki awal dalam Quran, Allah pasti, Allah jamin. Ni akan disebut oleh manusia-manusia yang menyesal ketika atas dunia dia tak ada yang bertaubat. Maka dalam bulan Ramadan yang penuh dengan mulia ni, dan kita pula nak menghampiri kepada 10 malam terakhir, maka malam terakhir ni kita pakat bangun dengan anak bini kita malam, dan insya-Allah kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, daripada malam itu malam yang baik, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita buat amal sebanyak mungkin, kita baca Al-Quran dan sebagainya, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selawat ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bangun tahajud, sembahyang, taubat dan sebagainya. Kita mohon ampun atas segala yang kita buat. Kalau kita ada bersalah dengan bini kita, musim ni, musim yang tentu kita duduk serumah dengan bini, maka pegang tangan bini kita malam ni. Lepas habis maya tarawih, habis dah maya malam dengan bini, pegang tangan bini, pegang kepala bini, ikut dah nak pegang gapo, pegang tu kata ke bini, abang minta maaf banyak ayah, abang minta maaf banyak ibu, abang minta maaf banyak umi. Selama mana kita hidup, abang tak rajin ajar umi baca Al-Fatihah. Selama mana kita menikah, abang tak rajin ajar umi supaya baca suratul Mulk sebelum kita tidur bersama. Maka kita minta ampun, dan baik isteri juga minta ampun dengan suami dia sepanjang dia ni hidup dengan tok lelaki tak rajin dia dengan kata tubik rumah tak pakai sarung tangan, tak pakai sarung kaki, tubik berdua-dua dengan lelaki lain tanpa pengetahuan suami. Minta maaf secara umum tak apa. Kalau berasa kalau kita minta maaf untuk lelaki kita marah, minta maaf secara umum. Dan selepas sahaja kita minta maaf sesama manusia, kita minta maaf dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan
Moga-moga kita tergolong di kalangan orang yang mendapat keampunan Allah, maghfirah, dan dibebaskan daripada api neraka sebaik sahaja tamat tarbiyah Ramadan pada tahun ini. Maka merasa sekadar itu dulu pada hari ini, dan mudah-mudahan kita akan menjadi seorang peribadi dan sentiasa diletakkan di kalangan orang yang sentiasa memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسكينا ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa sahabat-sahabat kami, dosa-dosa anak-anak kami, cucu-cucu kami, ya Allah, dosa-dosa kaum kerabat kami, serta dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau angkatlah segala wabak virus yang telah melanda di negara kami khususnya, ya Allah, dan secara umumnya di seluruh dunia, ya Allah. Engkau berikanlah kesembuhan kepada mereka-mereka yang telah dijangkiti dengan wabak COVID-19 ini, ya Allah. Engkau berikanlah kekuatan dan keteguhan dalam menghadap kepada frontliner kami, ya Allah, dan menghadapi cabaran dalam merawat mereka-mereka yang dijangkiti dengan COVID-19 dan dalam memastikan negara kami bebas daripada segala wabak yang cukup bahaya ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau cucurilah rahmat ke atas almarhum Tuan Guru Datuk Haji Ismail bin Kamus dan seluruh ilmuwan-ilmuwan yang telah meninggalkan kami, alim ulama yang telah meninggalkan kami, ya Allah. Engkau cucurilah rahmat seluruh mereka, ya Allah, dan Engkau tempatkanlah mereka di kalangan golongan-golongan yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikanlah kami rahmat dan inayah-Mu, ya Allah, dan Engkau matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada mati su'ul khatimah, yaitu mati dalam keadaan yang buruk, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jauhkanlah kami daripada siksa azab kubur, siksa di padang mahsyar, dan siksa api neraka-Mu, ya Allah. Engkau ganjarilah kami dengan ganjaran syurga-Mu yang tidak terhitung nikmatnya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.